Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini yang merupakan Ahad yang kedua bagi bulan Januari 2022, yang mana kita sepatutnya telah bertemu pada minggu pertama yang lepas, iaitu pada 2 Januari, iaitu pada Ahad yang pertama. Namun kita tidak dapat bertemu. Jadi alhamdulillah, hari Ahad ini yang merupakan minggu yang kedua, yang mana kita sama-sama akan meneruskan memahami tentang bukti-bukti yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan Tuhan yang layak disembah, yang berhak diibadahi. Tidak ada mana-mana makhluk yang lain yang layak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Pada siri-siri yang lalu, kita telah menyebutkan bahawa pendekatan dalam kita tadabbur ayat Al-Kursi ini, kita menggunakan pendekatan mengemukakan 12 bukti yang Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allahu la ilaha illahu. Kita telah sebut pada siri permulaan bahawa ayat Al-Kursi ini paksinya terletak pada Allahu la ilaha illahu. Allah, la, tiada ilah, ya, maknanya tiada ma'bud, tiada yang layak disembah, illallah, illahu, melainkan dia. Maka ayat yang tuan-tuan nampak tak nota yang saya paparkan? Jelas tak? Nampak jelas, Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey. Jazakumullahu khairan. Okey. Jadi ayatul Al-Kursi ini paksinya adalah pada permulaannya, iaitu Allahu la ilaha illahu. So ini adalah paksi utama kepada ayat Al-Kursi yang kita sedang bincangkan. Jadi, apakah bukti yang menunjukkan bahawa Allah itu
adalah la ilaha illahu, boleh dibahagikan bukti itu kepada 12 pembuktian. Bukti yang pertama yang kita ringkaskan dengan menggunakan huruf abjad B. B itu maksudnya adalah bukti yang pertama adalah pada nama Allah Al-Hayyu. Jadi bukti Allah itu la ilaha illahu boleh dibuktikan dengan Allah itu adalah Al-Hayyu. Allah yang maha hidup dengan sempurna. Bukti yang kedua Allah itu la ilaha illahu adalah dari sudut Allah Ta'ala itu Al-Qayyum, yang mengatur, yang menguruskan semua makhluk ini ataupun sekalian alam ini dengan sendiri dan sebagainya. Ini adalah bukti yang kedua. Bukti yang ketiga, Allah Ta'ala itu la ilaha illahu adalah pada Allah tidak memiliki sedikit pun sifat lemah. Allah tidak pernah lalai, tidak pernah alpa, iaitu dari sudut Allah itu la ta'khuduhu sinatu wala naum. Yang mana Allah Ta'ala ni tidak pernah didatangi rasa mengantuk, apatah lagi Allah itu didatangi untuk sifat tidur. Kita telah kupas apakah maksud yang sebenar bagi penyataan Allah bahawa dia tidak pernah didatangi rasa sinatun mengantuk ataupun tidaklah tidur. Bukti yang keempat, Allah itu la ilaha illahu adalah bukti kepemilikan. Segala-galanya itu adalah bagi Allah, iaitu Allah mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, semuanya dimiliki. Pemiliknya adalah Allah. Oleh kerana Allah Ta'ala memiliki segala-galanya, maka Allah itulah la ilaha illahu. Bukti yang kelima adalah tentang syafaat. Syafaat adalah milik Allah. Tiada sesiapa pun di kalangan makhluk Allah yang sewenang-wenangnya yang memiliki kuasa memberi pertolongan kepada makhluk-makhluk yang lain. Hatta kan para malaikat, hatta kan para rasul pun tidak boleh memberikan syafaat melainkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah. Makna kata kenapa perlu ada syarat? Nak menunjukkan kuasa mutlak memberikan syafaat itu ia terletak pada Allah. Salah satu syaratnya Allah menyebut pada ayat nombor, pada bukti yang kelima ini, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Allah bagi tahu tiada sesiapa pun boleh memberi syafaat melainkan izin Allah. Selagi Allah tidak izinkan, tidak ada mana-mana makhluk yang boleh menolong makhluk yang lain, melainkan setelah diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala itu adalah la ilaha illahu. Bukti yang keenam, dari sudut pengetahuan Allah terhadap seluruh makhluknya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah sentiasa tahu apakah urusan dunia dan Allah tahu apakah urusan di hari akhirat. Urusan dunia, urusan hari akhirat disebutkan dalam bentuk aidihim,
depan mereka dan belakang mereka. Maknanya apa yang berlaku semasa dunia ni masih wujud, semua Allah tahu. Bahkan nanti apabila dunia ini sudah pun binasa, Allah pun maha mengetahui apa yang berlaku di hari akhirat. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala itu adalah la ilaha illahu. Bukti yang ketujuh, bahawasanya segala apa yang kita tahu pada hari ini, semuanya itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebut pada ayat wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Dan bukti yang ke-8, ilmu yang kita tahu itu, apa yang kita tahu buat, ia adalah ilmu yang Allah Ta'ala punya, yang Allah Ta'ala ajar. Bahkan apa yang kita tahu itu, apa yang orang lain tidak tahu, ianya bergantung kepada kehendak Allah. Illa bima syaa. Ini adalah bukti yang ke-8. Bukti yang ke-7 dan ke-8 inilah menyebabkan Allah Ta'ala itu, membuktikan Allah Ta'ala itu layak dikatakan la ilaha illahu. Dan bukti yang ke-9, bukti yang ke-10, ke-11 dan 12, insya-Allah kita akan belajar pada siri ke-10 pagi ini. Makna kata bukti yang ke-9 sehingga yang ke-12 belum lagi kita mempelajarinya. Insya-Allah siri yang ke-10 pada pagi ini kita akan membincangkan tentang bukti yang ke-9 dan bukti yang ke-10 terlebih dahulu. Kita nak fokus dulu 2 bukti pada pagi ini. Okey. Ada yang bertanya tentang nota. Okey. Untuk dapatkan nota, sila dapatkan di dalam Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Kena join Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Nanti masuk di situ akan jumpa di atas Telegram itu nota yang telah dipinkan. Jadi lihat dalam senarai nota tersebut. Okey. Dalam senarai nota tersebut, kejap ya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan akan jumpa senarai nota yang bernombor. Ya. Okay, sebab tu saya kempen tuan-tuan masuk dalam Telegram. Kerana Telegram ni ada maklumat yang lebih lengkap daripada WhatsApp. Kalau tuan-tuan duduk di WhatsApp saja, tak nak berganjak ke Telegram, tak apa, tidak ada paksaan. Tetapi kalau hanya berada di beberapa kumpulan WhatsApp group, tuan-tuan hanya tahu hanya pada hebahan kelas semata-mata. Tapi kalau nak dapatkan nota, tuan-tuan dan perempuan kena melihat Telegram. Okey, kena tengok Telegram. Jadi dekat Telegram tu, Akademi Tadabbur Malaysia, nota untuk Ayatul Kursi adalah pada nombor, pada nombor ke-27 daripada 33 senarai nota-nota yang ada di dalam Telegram. Setakat ini bilangan nota
mengikut tajuk-tajuknya ada 33. Jadi untuk nota Ayatul Kursi sama ada dalam bentuk PowerPoint ataupun dalam bentuk nota dalam bentuk Word, boleh lihat di dalam nota bilangan yang ke-27, tajuknya Nota Tadabbur Ayat-Ayat Pilihan. Ya, dapatkan di situ. Okey, jadi kita teruskan lagi untuk menjelaskan lagi lebih mudah. Okey, sila lihat carta ini, okey, yang kita dah ulang tadi tapi kita sebutkan ya. Okey, kita dah setelah belajar bukti pertama, bukti kedua, bukti ketiga, bukti keempat. Kita juga telah belajar bukti kelima, 6, 7, 8 dan kita akan masuk pada pagi ini bukti yang ke-9. Maknanya kita masih lagi berbaki 4 bukti yang menunjukkan Allah Ta'ala ini la ilaha illahu. Jadi saya harap tuan-tuan boleh konsisten, boleh istiqamah untuk mengikuti sehingga penghabis kupasan 12 bukti tentang Ayatul Al-Kursi. InsyaAllah kita akan tamatkan juga tadabbur kuliah bersiri Ayatul Kursi ini pada bulan ini. Jadi mana-mana yang telah terlepas, yang kita tertinggal, kita akan qadakkan. Maknanya kita akan gantikan pada Ahad bulan ini, insya-Allah. Baik, kita terus pergi kepada wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Okey. Untuk nota yang nota yang penuh, kita kena merujuk nota dalam bentuk Word. Jadi saya minta tuan-tuan buka nota PDF. Okay, PDF macam ni notanya. Okey. Tengok nota yang cover dia begini. Nota dia ni. Tajuk dia Tadabbur Quran Ayatul Kursi. Jadi buka nota yang dalam bentuk Word. Bukan yang PowerPoint, yang bentuk Word. Terus kepada muka surat. Okay. Tengok muka surat untuk bukti kekuasaan Allah yang ke-9. Kita tengok pada muka surat nombor 44. Kita tengok muka surat nombor 43 terlebih dahulu. Tengok muka surat nombor 43. Okey, sila rujuk kepada nota dalam bentuk Word. Muka surat nombor 743. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasi'a kursiyuhus samawati wal arda. Okay. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud wasi'a maknanya luasnya. Wasi'a tentang keluasan. Apa yang luas? Kursiyuhu. Kursiyuhu merujuk kepada kursinya. Kursinya maknanya kursi Allah lah. Nya dekat sini, kursiyuhu ni, nya dekat sini dia kembali kepada apa? Kembali kepada Allah. Maknanya Allah memberitahu kepada kita tentang keluasan kursinya. As-samawati meliputi langit. Meliputi langit membawa makna meliputi ke semua langit Allah Subhanahu wa taala. Diterjemah langit bukan membawa makna hanya satu langit, tetapi membawa makna ke semua langit. As-samawat menunjuk kepada bilangan banyak bagi langit. Maknanya langit-langit. Cuma dalam tata bahasa
Melayu kita taklah terjemah langit-langit. Kalau terjemah langit-langit nanti kita faham benda yang berada dalam mulut pula langit-langit. Sebab itu diterjemah langit saja. Tetapi dari sudut Al-Quran, As-Samawat maknanya menunjukkan 7 bertala langit. Jadi Allah memberitahu kepada kita tentang luasnya kursi Allah Ta'ala itu meliputi semua langit, wal arda, dan juga kepada bumi. Okay. Kita jelas tentang ayat ini, cuma kita belum jelas lagi tentang apakah yang dimaksudkan dengan kursi. Kita belum jelas tentang apa makna kursi ni. Adakah kursi sama seperti mana kita faham kursi? Jadi di sinilah ada munculnya perbincangan di kalangan para ulama. Maka perkataan kursi di sinilah dijadikan ia sebagai istilah nama lain bagi Suratul Baqarah ayat 255 disebut dengan ayat Al-Kursi. Jadi apa sebenarnya maksud kursi di sini? Di dalam nota saya ada nukilkan ulasan tafsiran yang pertama daripada tafsir Az-Zamakhsyari rahimahullah dalam kitab tafsirnya Al-Kashaf. Ini adalah tokoh ulama yang ada menulis tentang tafsiran ayat-ayat Al-Quran yang nama beliau dikenali dengan ringkasannya Az-Zamakhsyari. Kalau orang kata tafsir Zamakhsyari ataupun tafsir, nama dia yang sebenar adalah Al-Kashaf. Okey, itu nukilan pertama, nanti kita akan baca. Kemudian kitab rujukan yang kedua ada saya datangkan, saya nukilkan rujukannya dalam kitab tafsir Al-Jalalain. Kitab tafsir Al-Jalalain. Sekejap ya. Okey, jadi Al-Jalalain Al-Jalalain ni pengarang dia siapa? Okey, tafsir Al-Jalalain pengarangnya terdiri daripada 2 ulama. Yang kedua, 2 ulama itu dia mempunyai persamaan dari nama Jalaluddin. Dia ada depan nama tu sama. Ulama pertama namanya Jalaluddin. Ulama kedua pun namanya Jalaluddin. Ulama pertama, beliau adalah Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli. Nama dia Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli. Pengarang kedua adalah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Maknanya ada 2 pengarang yang nama mereka sama, depannya dipanggil Jalaluddin. Jadi bagi memudahkan menyebut 2 Jalaluddin, itu disebut sebagai Al-Jalalain. Maknanya 2 Jalal. Maknanya 2 pengarang yang namanya Jalaluddin. Okey. Rujukan yang ketiga adalah rujukan daripada tafsiran Al-Imamu Asy-Syaukani. Al-Imamu Asy-Syaukani
Nama tafsir dia adalah tafsir Fathul Qadir. Fathul Qadir. Dalam bidang tafsir, ya, kitab rujukan tafsir paling senang orang akan sebut nama pengarang dia. Mungkin nama kitab kita tak ingat. Tapi kalau kita sebut tafsir Syaukani, orang yang memang dia terlibat dengan bidang tafsir, dia akan tahu, oh, tafsir Syaukani namanya adalah tafsir Fathul Qadir. Samalah macam nama tafsir Ibnu Kathir, orang kata. Nama tafsir Ibnu Kathir yang sebenarnya adalah tafsir Al-Quran Al-Azim. Tapi orang mungkin tak ingat nama kitab tafsir tu, tapi mereka menisbahkan kepada nama pengarang. Macam tafsir Asy-Syaukani maknanya tafsir Fathul Qadir. Dan rujukan yang terakhir, ni saya ambil rujukan yang sangat dikenali zaman moden, contemporary, adalah pengarangnya adalah Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili rahimahullah. Tapi kalau nak tulis nama kitab tafsir beliau adalah Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir. Dr. Wahbah ni dia bukan pengarang kepada satu tafsir saja, tapi dia ada juga mengarang kitab tafsir yang lain. Dia buat ringkasan. Jadi kalau orang tanya, okey, ada tafsir Wahbah Zuhaili tak? Kita kena tanya lagi, tafsir yang mana? Kalau tafsir yang lengkap, yang banyak jilidnya adalah Tafsir Al-Munir. Namanya. Okey. Kenapa saya bawa banyak rujukan? Kerana kita nak melihat maklumat di antara satu dengan yang lain. Okay. Sebelum kita pergi kepada tafsir-tafsir ini, tuan-tuan kena tambah lagi satu kitab tafsir, namanya adalah Tafsir Al-Tabari. Tulis. Tafsir Al-Tabari. Okay. Saya nak datangkan dulu ulasan daripada Al-Imam Al-Tabari tentang apa makna Al-Kursi. Tulis namanya Tafsir Al-Tabari, ya. Okay, Tafsir Al-Imam Al-Tabari. Tafsir Al-Tabari ni sangat dikenali. Al-Tabari. Kenapa Al-Tabari? Kerana namanya adalah Al-Tabari. Kalau nama kitab tafsir dia yang khusus, Jami'ul Bayan. Jami'ul Bayan. Okay, Tafsir Al-Tabari. Okay, ambil, tulis nama kitab tafsir ni. Okay, kena tulis ya, sikit kena tulis. Okay, Al-Imam Al-Tabari ketika mengulas ayat wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, beliau telah menjelaskan bahawa ikhtalafa ahlu ta'wili fi ma'na al-kursi. Beliau mengatakan bahawa para sarjana, para ulama tafsir, mereka berbeza pandangan dalam mentafsirkan perkataan Al-Kursi itu apa. Okay, maknanya ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Nombor satu, tulis. Nombor satu kata beliau, Al-Imam Al-Tabari. Al-Imam Al-Tabari bukan bagi pendapat dia, tetapi dia menukilkan pendapat ulama-ulama yang lain. Dan nanti setelah dia kemukakan pendapat-pendapat tersebut, beliau akan membuat pemilihan sendiri. Manakah pendapat yang lebih tepat? Okey. Pendapat pertama mengikut Al-Imam Al-Tabari, dia kata
ulama menyebutkan makna al-kursi yang pertama adalah huwa ilmullahi. Dia adalah ilmu Allah. Okay, tulis dekat mana-mana bahagian. Ilmu Allah. Okay. Ilmu Allah. Okay, dah jelas. Okay. Pendapat kedua di kalangan para ulama, Al-Imam At-Tabari dia sebut, saya sebut nama beliau berulang kali supaya sesiapa yang dengar maklumat ini, dia mengikuti perbincangan ini, dia tahu rujukannya di mana. Ya, ini bukan daripada saya, tapi saya menukilkan apa yang Al-Imam At-Tabari telah nukilkan. Sebab sangat penting tuan-tuan ya, dalam isu ilmu ni kadang-kadang ada orang boleh tersalah sangka. Okay, ya, bukan kita yang sebut. Okay, tetapi saya hanya menukilkan apa yang dinukilkan oleh Al-Imam At-Tabari. Pendapat kedua kata Al-Imam At-Tabari, dia kata waqala al-akharun, dia kata ada ulama lain berkata al-kursi maknanya adalah maudi'ul qadamain. Maksudnya tempat letak kedua kaki. Kedua kaki. Tempat letak kedua kaki. Dia merujuk kepada Allah lah. Sebab ayat kursi semua pasal Allah. Okey. Nanti saya akan letak para ulama dia siapa. Okey, dah selesai. Okey, ini At-Tabari sebut. Okey. Kemudian pendapat ketiga kata Al-Imam At-Tabari, ada para ulama mengatakan kursi ini maknanya adalah huwal arsyu nafsuhu, maknanya adalah yang ketiga kata al-kursi ni maknanya adalah arasy Allah itu sendiri. Ada yang kata maknanya adalah arasy Allah. Okey, dapat tiga-tiga pandangan ni. Okey. Setiap tiga pendapat ini, Al-Imam At-Tabari telah menyebutkan siapa ulamanya. Pendapat pertama, siapa yang kata seperti itu. Pendapat kedua, siapa yang kata seperti itu. Pendapat ketiga, siapa yang kata seperti itu. Okay, kena tulis dulu sebab ini isu yang ilmiah. Okay, kita kena bincang dulu. Okey, yang pertama, pendapat yang mengatakan kursi dekat situ maknanya adalah huwa ilmullah, dia adalah ilmu Allah, adalah pendapat yang didukungi oleh sahabat Nabi SAW, namanya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Okay, ini cara kita nak cari fakta, maklumat yang sebenar. Okay, kena tulis dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ni ulama yang mendukungi kepada makna yang pertama, kursi itu maknanya adalah ilmu Allah. Ulama yang kedua yang mengatakan kursi itu adalah tempat letaknya kedua kaki Allah Subhanahu wa taala adalah sahabat itu, namanya adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Abu
Musa Al-Ash'ari. Kita tahulah nama Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Okey, jelas. Okey. Pendapat kedua ini bukanlah hanya disebutkan oleh para sahabat sahaja. Kalau pendapat pertama ni, kalau kita nak tulis lagi tentang siapa ulama di kalangan tabi'in yang kata Al-Kursi itu adalah ilmu Allah, ini juga pendapat Sa'id ibnu Jubair. Tulis kat situ, Sa'id ibnu Jubair. Ibnu Jubairin. Kita kena tulis nama-nama tokoh-tokoh ni. Ini dalam bidang ilmu tafsir, tokoh-tokoh ini menjadi rujukan utama. Sa'id ibnu Jubair. A-I-R. Jubair. G ni J. Okey, jelas. Okey. Pendapat kedua bukan sekadar pendapat Abu Musa Al-Ash'ari saja. Tetapi pendapat itu juga didokongi oleh tabi'in yang dinamakan dengan Ismail As-Suddi. Tulis kat situ. Namanya adalah Suddi. Suddi. As-Suddi. Kita orang awam, mungkin kita tak perlulah nak dapatkan maklumat ni. Tapi sebab makna Al-Kursi tu dia ada pelbagai, jadi kita perlu tahu rujukan dia. Lepas ni kalau orang tanya kita, kita boleh sebut siapa. Okey, tulis dekat situ. As-Suddi. Tapi bukan As-Suddi saja. Ad-Dhahhak. Namanya Dhahhak. Dhahhak. Tulis kat situ. Dhahhak. Dhahhak. D-A-H. H-A-K lah senang. Dhahhak. Kaf, Dhahhak. Nama ulama tabi'in yang lain adalah Ibnu Zaid. Ibnu Zaidin. Ini kalau kita mengajar secara ilmiah, memang kita akan minta anak-anak murid ni hafal nama-nama para ulama ni. Sebab ini dipanggil ulama-ulama yang paling pandai tentang ayat Quran kerana mereka sahabat dan tabi'in selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu saya bawa dulu pentafsiran yang paling tinggi darjat dia. Maksudnya kalau selepas Quran, hadis kan. Tapi para sahabat. Sebab hadis tak ada. Kalau ada hadis sebut apa tu kursi, senanglah jawapan dia. Tak perlu bincang panjang-panjang. Tapi sebab tidak ada hadis dari Nabi SAW menyebut secara direct apa makna Al-Kursi tadi itu, bermakna kita memerlukan kepada pandangan para sahabat pula. Maka kita dapat sahabat tadi. Okey. Dah jelas ya? Okey. Makna ketiga yang dikatakan bahawa arasy Allah itu juga namanya adalah Al-Kursi, ia tidak didokongi oleh mana-mana pendapat sahabat, tetapi ia adalah pendapat Hasan Al-Basri. Seorang tabi'in namanya Hasan Al-Basri. Tulis Hasan Al-Basri. Okay. Hasan Al-Basri, pendapat ketiga. Okey, jelas? Apa Okey. Antara ketiga-tiga pendapat ini, pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, Al-Imam Al-Tabari itu sendiri. Ya, Al-Imam Al-Tabari, beliau memilih
beliau apa kata Al-Tabari, dia kata macam ni. Saya bacakan supaya tuan-tuan dapat belajar sedikit sebanyak macam mana kita nak keluarkan satu fakta bagi tafsiran ayat. Nak menunjukkan kepada tuan-tuan bukan senangnya untuk tafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau macam saya secara peribadi, saya memang paling takut apabila nak tafsirkan ayat Allah. Jadi memerlukan kepada waktu yang sangat banyak untuk membuatkan rujukan. Supaya kita ni memang tak pandai apa pun sebenarnya. Kita cuma ambil pendapat para ulama. Okey. Al-Imam Al-Tabari, beliau mengatakan, okey, saya sebutkan pendapat beliau. Okey, kalau dalam kitab tu dia sebut macam ni lah. Saya sebutlah sedikit cara bagaimana nak dapatkan maklumat tu. Saya sebut ni sebab mungkin dalam yang mengikuti perbincangan kita ni ada di kalangan pelajar-pelajar bidang tafsir, ada guru-guru, ada alim ulama. Jadi kita sebut maklumat ini. Okey. Al-Imam Al-Tabari, beliau kata, dia kata wa ammal ladhi yadullu ala sihhatihi zahirul Quran. Kata Imam Al-Tabari, adapun yang menunjukkan kepada kesahihan pendapat-pendapat ini adalah seperti mana yang disebutkan dalam zahir Quran tu. Beliau kata faqaulu Ibni Abbasin alladhi rawahu Ja'far ibn Abil Mughirati an Sa'id ibn Jubair annahu qala. Okey. Antara ketiga-tiga ni Al-Imam Al-Tabari pilih yang ni. Saya tulis dengan warna lain, saya pakai warna lain. Okey, Al-Imam Al-Tabari dia memilih pendapat pertama. Oh, tak nampak pula kuning. Sekejap. Saya pakai warna pink. Ini warna purple. Al-Imam Al-Tabari dia memilih pendapat pertama. Okey, Al-Imam Al-Tabari dia memilih pendapat pertama, iaitu pendapat yang mengatakan kursi itu, dia kata, adalah merujuk kepada ilmu Allah. Okey, ilmu Allah. Yang mana yang mengatakan kursi itu merujuk kepada ilmu Allah adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Salah satu riwayat Ibnu Abbas, dia mengatakan kursi ini adalah ilmu Allah. Begitu juga pendapat Sa'id bin Jubair. Al-Imam Al-Tabari dia memilih pendapat yang pertama. Okey. Selepas beliau memilih pendapat yang pertama, okey, beliau telah membuatkan justifikasi. Dia bagi alasan-alasan kenapa pendapat pertama ni dipilih oleh Al-Imam Al-Tabari. Kenapa dikaitkan dengan ilmu? Al-Imam Al-Tabari dia menyebutkan, dia menukilkan para ulama ni, mereka juga mengatakan perkataan kursi, perkataan kursi ini asalnya adalah ilmu. Kursi dia sama dekat dengan ilmu. Okey, kenapa? Dia bawa beberapa justifikasi dia. Dia kata para ulama ni, dia kata juga mereka dianalogikan sebagai al-karasi. Para ulama mereka dianalogikan seperti kursi. Kenapa? Kalau kursi kan, kenapa kita perlukan kursi? Kita nak duduk kan, kita bersandar, okay? Jadi para ulama mereka diumpamakan seperti kursi
Kerana li'annahum al-mu'tamadu alaihim. Kerana para ulama ini kita bergantung kepada mereka. Betul tak? Dia, kalau kita nak mudah faham, dia sama macam kita selalu katakan, okey, guru umpama apa? Orang kata, guru umpama lilin. Orang kata kan? Kenapa dianalogikan guru tu umpama lilin? Kerana lilin itu kalau dia hidup, dia sanggup membakar dirinya. Betul tak? Sampai akhirnya hilang lilin tu. Punya nak bagi cahaya, punya nak bagi ilmu ke anak-anak murid supaya pandai. Kadang-kadang guru ni terpaksa bersusah payah. Jadi dalam bahasa, dalam komunikasi kita kata guru itu umpama lilin. Okey. Tapi dari sudut Arab, okey, para ulama ni mereka umpamakan para ulama ini al-karasi. Dia adalah umpama kursi-kursi. Berbeza dengan kita. Kita mungkin umpamakan guru umpama lilin. Tapi di kalangan para dalam di perbincangan para ulama, mereka mengatakan bahawa ulama-ulama ini disebut juga dianalogikan sebagai kursi-kursi. Kenapa? Kerana kursi ni kan, kalau tak ada kursi, macam mana kita nak duduk? Macam mana kita nak bergantung? Kita nak bersandar. Jadi para ulama ini menjadi tempat sandaran umat. Sebab tu disebut sebagai Al-Kursi. Jelas tak? Faham tak? Jadi berdasarkan justifikasi itu, Al-Imamu At-Tabari memilih pendapat yang pertama. Okay, jelas? Ada soalan? Faham tak apa yang saya jelaskan dalam bentuk mengemukakan pendapat di kalangan para ulama? Okay, kalau kita dah dapat Imam At-Tabari tadi, barulah saya membaca apa yang ada di dalam nota ni. Okay, sila lihat muka surat nombor 44. Lihat muka surat nombor 44. Kita nak tengok dalam kitab Tafsir Al-Jalalain dulu. Al-Imamu As-Suyuti dengan Al-Imamu Al-Mahalli. Okay. Dalam Tafsir Jalalain telah mengemukakan dua pendapat. Dia bawa dua pendapat je. Kalau Tabari dia bawa tiga kan. Jalalain dia bawa dua. Okey. Pendapat pertama, apa makna ada yang berpendapat? Apa makna ada yang berpendapat? Maknanya bukan pengarang kitab tu sendiri yang mentafsir macam tu. Kita kena faham. Lepas tu kalau kita baca terjemahan, kita jangan cepat-cepat kita kata, oh ulama tu kata macam tu. Sebenarnya ulama tu tak kata. Empunya diri dia tak cakap. Empunya diri hanya menukilkan. Kena beza tu. Empunya diri yang berkata dengan empunya diri yang menukilkan apa orang lain kata. Kena beza dua benda tu. Okey. Sebab kita kena amanah dengan ilmu. Kita bimbang, ulama tu dia tak cakap macam tu. Ulama tu dia tak ulas seperti itu. Kalau kata ada dalam kitab dia, kita pun tengok kitab dia. Jadi cara nak baca kitab tu, cara nak baca maklumat tu kita kena tengok. Kalau dia kata qila, ada yang berpendapat, maknanya bukanlah kata-kata empunya kitab tersebut, tetapi pengarang kitab tersebut, empunya kitab tersebut menukilkan apa yang ulama kata. Okey, jadi dalam Tafsir Al-Jalalain mengatakan qila, dia bawa pendapat pertama, ada yang berpendapat. Ada yang berpendapat maknanya ada ulama yang berpendapat. Kursi itu maknanya adalah ahata ilmu bihima, iaitu pengetahuan Allah yang meliputi langit dan bumi.
kedua-duanya. Sebabkan ayat tadi wasi'a kursiyuhus sama. Okey, jelas tak yang pertama? Okey. Pendapat kedua kata dalam tafsir Al-Jalalain mengatakan waqila. Dia kata waqila. Dia kata pendapat kedua ada yang pendapat kursi itu adalah al-kursiyu nafsuhu mustamilun alaihima li'azamatihi. Maksudnya kursi itu sendirilah yang meliputi langit dan bumi kerana ukurannya yang sangat besar. Maknanya pendapat kedua kursi itu maknanya merujuk kepada makhluk Allah yang lain. Kalau ilmu Allah lah. Tapi pendapat kedua kata dia adalah makhluk Allah yang lain yang membawa maksud kursi itu sendiri. Tuan faham tak makhluk Allah? Maknanya selain daripada Allah adalah makhluk. Seperti mana arash. Arash tu makhluk tak? Makhluk. Jadi kursi ni adalah makhluk Allah yang lain lah. Itu dia kata kursi itu sendiri. Okay. Tetapi dalam tafsir Al-Jalalain, tidak dibuat pilihan mana. Kalau kita tengok dua pendapat ni dia sama macam Tabari. Tabari dia bawa 3 pendapat tapi tak sejalan buat 2 saja. Nampak tak? Okey. Kalau kita rujuk dalam tafsir Asy-Syaukani, okey, tafsir Fathul Qadir, dia kata sebahagian salaf memperkatakan kursi di sini merujuk kepada ilmu Allah. Okey. Jelas Alright. Lepas tu kita tengok satu lagi. Okey. Kalau ikut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Tafsir Al-Munir, dia kata adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu baca dekat sini ada ulasan dia lah. Kat sini. Baca dekat muka surat nombor 45 mengatakan bahawa dia kata Dr. Wahbah, dia kata kenapa maksudnya ilmu Allah meliputi segala-galanya. Jadi ada diperbincangkan. Okey. Jadi kesimpulan dia apa? Peninglah makcik ustaz, panjang sangat pendapat dia. Jangan pening-pening. Okey, cuba sebab ini terbahagi kepada pelbagai pendapat, jadi kita sebut terlebih dahulu. Jadi pendapat yang boleh kita berpegang kepadanya seperti mana yang dipegang oleh Al-Imam Tabari, seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang bermaksud ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang justifikasi Al-Tabari buat tadi tu. Yang ni. Dia kata ini kerana makna asal perkataan Al-Kursi adalah ilmu. Oleh kerana itu para ulama juga disebutkan Al-Qarasi kerana mereka adalah orang-orang yang dijadikan pegangan ataupun sandaran. Tapi kalau ikut Dr. Wahbah lagi, dia ulas lagi dia kata. Dia kata bagi saya, dia kata yang terpenting, maksudnya yang paling penting dia kata dekat sini, kita kena wajib beriman akan kewujudan makhluk Allah namanya Arash, dan kita juga kena beriman dengan Al-Kursi. Dia kata. Cuma Al-Imam Wahbah Zuhaili dia tidak menyebut tentang pilihan mana. Tapi kalau kita baca mula-mula tadi, beliau memilih kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya apa? Maknanya adalah kursi itu dia macam saya sebut tadi ada 3 pendapat. Tetapi daripada tiga tu yang pendapat ketiga yang kata Arash tu sebenarnya tertolaklah. Pendapat Hasan Al-Basri yang kata Arash itu juga adalah kursi, pendapat ketiga tu tertolak. Sangat lemah. Kenapa tahu? Kenapa? Kerana cuba kita baca ni
hadis ni. Riwayat Ibnu Abi Syaibah. Tengok apa sabda Nabi SAW. Nabi kata, yang bermaksud Nabi kata perumpamaan. Okey, langit yang 7 dibandingkan dengan kursi seperti cincin yang dilemparkan di padang yang luas. Faham tak maksudnya? Maksudnya kalau 7 langit, kalau 7 langit nak dibandingkan dengan keluasan kursi itu, umpama cincin yang dibaling yang berada di tengah padang. Maknanya padang yang luas itu adalah kursi, cincin yang kecil itu adalah 7 langit. Lepas tu hadis tersebut, dan keunggulan arash jika nak dibanding pula dengan kursi seperti padang yang luas ke atas cincin tersebut. Faham tak maksudnya? Okey, maksudnya dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah ni, Nabi membuat perumpamaan. Okey, kalau nak dibandingkan pula arash dibandingkan dengan kursi, kursi itu umpama cincin yang berada di tengah padang yang luas. Maknanya antara arash dengan kursi, arash itu lebih luas daripada kursi. Faham tak? Okey, jika nak dibandingkan pula kursi dengan 7 langit, kursi itu lebih luas daripada 7 langit. Faham tak? Maknanya kalau kita susun dari sudut keluasan dia, nombor 1 yang paling luas adalah arash. Okey, arash. Nombor 2 adalah kursi. Nombor 3, kalau kita buat perbandingan tadi, tentulah 7 langit. Ini dia punya perumpamaan. Faham tak? Ini berdasarkan kepada hadis ni. Hadis ini menunjukkan bahawasanya arash adalah benda lain daripada kursi. Betul tak? Kalau dia benda sama, kenapa Nabi buat perbandingan? Maka hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah ini telah menolak pendapat ketiga yang mengatakan arash ini itu adalah kursi. Kursi itu adalah arash. Maknanya pendapat ketiga yang kata kursi itu juga adalah arash adalah pendapat yang ditolak. Maknanya pendapat Al-Hasanul Basri telah tertolak. Pendapat beliau lemah. Kenapa? Kerana ada hadis yang membuat perbandingan antara arash dengan kursi. Kenapa dibuat perbandingan? Kerana arash itu makhluk yang lain, kursi itu adalah yang lain. Jelas tak? Faham tak? Okey. Jadi kita kecilkan pendapat. Kursi ni dia terbahagi kepada 2 pendapat. Yang pertama itulah, sama ada dia bermaksud kepada ilmu Allah ataupun dia bermaksud makhluk yang Allah ciptakan menjadi tempat pijak kedua kaki. Wallahu ta'ala alam. Saya tak dapat nak menguatkan sebab saya tidak ada ilmu tidak ada ilmu apa-apa. Cuma kalau kita bergantung sepenuhnya, kita bergantung kepada Imam Tabari, yang Al-Imam Tabari bergantung kepada riwayat Ibnu Abbas, menunjukkan bahawa
Al-Kursi itu merujuk kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi makna yang kedua, wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak ada ilmu yang lanjut tentang bab tersebut. Okey, boleh faham tak tuan-tuan perempuan? Jelas tak? Okey. Minta maaf agak panjang sebab dia ada perbincangan di kalangan para alim ulama. Okey tuan-tuan, kita tamat untuk bukti kekuasaan Allah, bukti yang ke-9 pada pagi ini yang menunjukkan Allah Ta'ala ni dia adalah la ilaha illallah. Maknanya kalau kita pegang kepada pendapat ilmu Allah, maknanya luasnya langit tu, luasnya bumi Allah Ta'ala itu, ilmu Allah meliputi keluasan langit dan bumi. Itu adalah pendapat yang pertama yang dipegang oleh At-Tabari, yang dipegang oleh Al-Imamu Al-Imamu Ibnu Abbas. Jadi kalau letak pendapat kedua ni takut nanti membawa kepada orang berfikir Allah Ta'ala tu dia berpijak kepada sesuatu, tempat letak kaki dia, adakah Allah Ta'ala tu memeluk kepada makhluk? Jadi kat sini ada banyak perbincangan lah. Walaupun ada dua pendapat tadi. Jadi saya dengan keadaan orang yang yelah kita bimbang berlaku salah faham, walaupun ada pendapat tu kuat puan ya, bukan pendapat yang kita pandang ringan sebab dia pendapat Abu Musa Al-Asy'ari juga. Jadi saya wallahu alam saya lebih senang pemegang kepada pendapat yang pertamalah, merujuk kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada nak pegang kepada pendapat kedua, boleh berpegang kerana ia juga adalah pendapat di kalangan para ulama yang terkenal dalam bidang tafsir. Wallahu taala alam. Jadi insya-Allah nanti kita akan masuk kepada bukti kekuasaan Allah yang ke-10. Tapi kita masuk teruslah yang ke-10 boleh, iaitu pada potongan ayat wala yauduhu hifdhuhuma. Wala dan tiadalah menjadi yauduh. Yauduh tu maksudnya adalah yuthqiluh. Maknanya yuthqiluh maknanya tidaklah menjadi keberatan. Yauduh ni, yauduhu, yauduhu maknanya tidak, Allah Ta'ala tu tidak berat, tidak susah bagi Allah Ta'ala ni. Maksudnya tidak ada sebarang keberatan, kesusahan bagi Allah. Hifdhuhuma, menjaga kedua-duanya. Hifdhu kan jaga. Huma dekat sini merujuk kepada apa? Huma. Kedua-duanya ni merujuk kepada apa? Kena tengok potongan ayat sebelumnya tadi. Kalau tadi kan kita kata wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi. Kedua-duanya merujuk kepada apa? Langit dan bumi. Itu maksud kedua-duanya. Huma. Hibduhuma, huma tu kedua-duanya maksudnya langit dan bumi. Maknanya Allah memberitahu Allah Ta'ala nak jaga langit, 7 petala langit, 7 petala bumi ni bagi Allah tidak ada sebarang keberatan. Tidak ada susah payah langsung nak jaga 7 langit, 7 bumi. Tuan-tuan, kita nak jaga hujan turun pun tak terkawal. Betul tak? Sekali hujan turun, pakar macam mana sekalipun, meteorologi ke, alam sekitar ke, pandailah macam mana sekalipun, kalau hujan tu turun, kita tak boleh nak kawal dia. Tetapi Allah yang menjaga 7 langit, yang menjaga 7 petala bumi, bagi Allah tidak ada sebarang keberatan. Faham? Bayangkan dua benda tu kan.
Jadi oleh kerana Allah Ta'ala tidak ada langsung susah payah nak jaga langit dan bumi itu, maka Allah itu la ilaha illahu. Jadi wala yaudu hifzuhuma menjadi bukti yang ke-10 yang Allah Ta'ala itu la ilaha illahu. Jadi mari kita tutup pengisian kita dengan kita baca apa ulasan para ulama tafsir tentang ayat wala yauduhu hifzuhuma. Ibnu Kathir kata, dia iaitu Allah tidak merasa berat, tidaklah payah untuk memelihara langit, bumi dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Bahkan, kata Ibnu Kathir, semua itu merupakan suatu perkara yang sangat mudah dan ringan bagi Allah. Dia yang menguasai setiap individu di atas apa yang dia kerjakan. Maknanya, makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi ni, dia termasuk dalam kawalan Allah. Kalau Allah boleh jaga 7 langit, 7 bumi, sudah pasti dah makhluk-makhluk di dalamnya yang berada di atasnya, Allah Ta'ala pasti akan apa? Mengawasi setiap individu di atas apa yang dia kerjakan. Allah juga sentiasa memantau segala sesuatu sehingga tidak ada sesuatu pun yang luput dan tersembunyi dari Allah. Allah lah yang menundukkan dan yang menghitung segala sesuatu. Dialah ilah yang maha menguasai, maha tinggi dan maha agung, tidak ada ilah selain dia. Jadi kita fahamlah dekat ayat nombor wala yaudu hifzuhuma. Jadi minggu depan kita kena buat sesi ganti bagi kelas kita yang kita tak dapat buat pada minggu lepas. Siri ke-11, siri terakhir untuk kita bincangkan bukti yang ke-11 dan bukti yang ke-12, yang mana kedua-dua bukti itu adalah merujuk kepada dua nama Allah Al-Husna, iaitu Al-Aliyu dan Al-Azimu. Jadi minggu depan kita akan tamatkan tadabbur ayatul kursi yang telah berjalan selama 11 siri, insya-Allah, jika digabungkan dengan minggu depan. Lepas kita habis ayatul kursi, kita akan bincang ayat pilihan yang lain, iaitu kita akan masuk kepada dua penghujung suratul Baqarah. Nanti kita akan buat tadabbur ayat 285, 286 dalam suratul Al-Baqarah. Kerana pengisian hari Ahad minggu pertama dan kedua ini, anjuran Biro Agama Fiqrah ni, dia fokus kepada tadabbur ayat-ayat pilihan. Tajuk dia ayat-ayat pilihan. Ayat yang kita pilih untuk ditadabbur, kita telah bincang ayatul kursi. Ayat Al-Kursi ni kita bincang dia sebanyak 11 siri jika kita dapat buat pada minggu depan. Lepas tu baru kita masuk dua ayat terakhir dalam suratul Al-Baqarah. Jadi minggu depan kita nak belajar yang mana? Minggu depan kita nak belajar yang ini. Kita nak belajar yang Allah itu Al-Aliyu yang maha tinggi, Allah itu Al-Azimu yang maha agung. Kenapa dua nama Allah ini telah menjadi bukti bahawa Allah itu la ilaha illahu? Minggu depan kita bincangkan bukti yang ke-11 dan bukti yang ke-12 pada siri yang terakhir, iaitu siri yang ke-11, insya-Allah minggu hadapan. Merupakan kuliah ganti bagi minggu pertama yang kita tidak dapat lakukan pada minggu lepas. Boleh ya? InsyaAllah. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya sebelum kita tamatkan pengisian kita pada pagi ni. Ada persoalan? Okey. Kalau tiada, kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ini. Semoga Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepada penganjur kita ya, Biro Agama Fiqrah Berhad, di atas
penganjuran majlis ilmu kita pada pagi ini. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu hadapan jam 10.30 pagi bagi siri yang terakhir tadabbur ayatul al-kursi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.